Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam bin Rizwan, kad Matrik D22315370. Hari ini saya akan membincangkan topik kebersihan diri. Dekat sini saya akan memberitahu tentang objektif kebersihan diri ini, iaitu membina keperluan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani hidup seharian. Dan dekat sini saya akan memberitahu kebersihan diri dalam kehidupan seharian ini perlu menjadi habitat budaya kita kerana amalan ini amat disukai Rasulullah SAW. Okey, maksud kebersihan diri ini ialah bersih, bebas dan suci daripada kekotoran dari segi pemakaian dan tubuh badan. Okey, dekat sini kepentingan utama menjaga kebersihan diri ialah supaya kesihatan fizikal kita ataupun mental terjamin. Setiap kali kita ingin membersihkan diri seperti mandi atau mencuci tangan, pasti kita akan menggunakan sabun yang berfungsi sebagai ejen pembersih bakteria-bakteria atau bahan yang mengancam kesihatan diri kita. Itulah pentingnya kebersihan diri ini dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat 222. Okey, dekat sini maksudnya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Okey. Dekat sini, Islam sangat mementingkan soal kebersihan dan penjagaan kebersihan dalam mewujudkan suasana selesa dalam semua keadaan, sama ada ketika beribadat atau tidak. Islam amat menyukai orang yang ciptakan kebersihan kerana ia adalah asas kepada kesihatan yang baik. Kebersihan juga lambang kepribadian seseorang dan simbol kepada kemajuan suatu bangsa dan negara. Okey, dekat sini saya akan memberitahu hadis tentang kebersihan, iaitu an-nazafatul minal iman, iaitu kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Okey, kebersihan, kesucian merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu mendapatkan nilai pahala. Okey, keimanan seorang akan menjadi lengkap kalau kita dapat menjaga kebersihan. Sehingga orang yang tidak dapat menjaga kebersihan diri, berarti keimanannya masih belum sempurna. Okey, kebersihan diri perlu mempengaruhi penampilan diri agar sekalian lebih selesa bergaul dengan kita. Okey, dekat sini apabila kita menjaga kebersihan diri ataupun menjaga penampilan, kita akan disukai oleh orang ramai. Macam apabila kita membuat perkara ataupun membuat amalan kebersihan ni, macam orang ramai akan selesa dengan kita ataupun suka bergaul. Okey, dan sekiranya kita tidak menjaga penampilan diri ataupun tidak menjaga kebersihan diri, kita akan tidak disukai oleh orang ramai ataupun tidak suka bergaul. Macam orang lain macam tengok kita berbau badan atau berbau busuk kan kat badan kita, ataupun baju kita berbau masam sebab kita tak basuh baju kan. Dekat situ kita boleh dapat tahu yang kebersihan ini perlu utama daripada dalam diri kita untuk orang suka bergaul lah. Okey, dekat sini saya akan menceritakan cara Nabi Muhammad SAW menjaga kebersihan diri. Okey, Nizar Abazah adalah seorang guru besar sirah Nabawiyah kelahiran Damaskus, Syria. Dalam kitabnya, beliau menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak hanya bersih secara lahiriah ataupun tubuh badan dan lingkungan, tetapi juga bersih hatinya, lisan dan pergaulannya. Nabi SAW sangat memperhatikan kebersihan tubuh. Setiap hari beliau mandi. Begitupun saat menghadapi momen seperti sebelum solat Jumaat
di hari raya Aidilfitri, Aidil Adha dan Hari Arafah, beliau sangat menganjurkan kaum muslim mandi pada hari yang tersebut. Jika Nabi mandi wajib, beliau memulai dengan membasuh kedua tangan ataupun menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, membasuh kemaluan, berwuduk tanpa membasuh kaki, mengambil air, memercikkan ke akar rambut dan kemudian menyiram kepalanya dengan 3 kali cedokan air dan ataupun menyiram seluruh tubuh, kemudian membasuh kedua kaki. Jika buang air, Nabi SAW tidak mengangkat baju kecuali jika sudah sampai di tempat dan memindahkan cincin ke jari kanan. Setelah keluar dan selesai berwuduk, beliau pindahkan lagi cincin itu ke jari kirinya. Dalam satu riwayat, beliau meletakkan cincinnya tidak dibawa ke bilik mandi. Bersama itu, beliau tetap mengenakan dan menutupi kepalanya. Dan Nabi diam saat buang air kecil seperti beliau diam di rumah. Tak pernah buang air berdiri, selalu terlihat berwuduk setiap kali keluar dari buang air besar. Beliau juga memotong kuku dan mencukur kumis setiap hari Jumaat sebelum mengerjakan solat Jumaat. Okey, apa yang saya perlu memberitahu kepada anda tentang cara Nabi Muhammad SAW menjaga kebersihan diri ini. Okey, Nabi pun menjaga kebersihan diri kerana perbuatan itulah yang membuatkan ramai umat yang suka dekat Nabi lah. Macam suka perbuatan Nabi yang menjaga kebersihan diri ini. Dalam kisah Nabi ni, macam apabila Nabi lalu je ataupun lalu dekat lorong lah kan, mesti ada seorang umat Islam bau wangian Nabi apabila dia berlalu dekat lorong tu. Itu membuatkan Nabi Muhammad SAW ni menjaga dan utamakan kebersihan diri ini untuk menarik perhatian, untuk orang lain suka dekat dia. Tentang kebersihan gigi ni ataupun bersiwak, riwayat Bukhari dan Muslim telah mengatakan, sekiranya arahku tidak memberatkan umat, maka akan ku perintahkan mereka untuk bersiwak ataupun gosok gigi setiap kali solat. Okey, dekat sini hadis ini telah mengatakan apabila kita setiap kali solat, kita perlulah menggosok gigi. Sebabkan kita untuk mencucikan diri kita, untuk menjaga kebersihan diri lah. Apabila kita melakukan solat je, mesti kita kena bersugi kan, macam gosok gigi kan. Okey, apa yang saya katakan tadi, macam apabila kita nak solat ataupun melakukan perkara solat kan, kita perlulah menjaga kebersihan diri untuk menghadap ilahi. Apabila kita nak berjumpa dengan Tuhan, kita mestilah kebersihan diri tu kena ada. Sebab solat kan, macam solat tu wajib, dan solat tu kita menghadap ke Tuhan, mestilah kita mensucikan diri, macam kita ready untuk menghadap Tuhan. Pentingnya bersiwak ini kerana Nabi Muhammad SAW pun pernah ataupun mesti wajib melakukan bersiwak ini. Beliau orang pertama melakukannya dan menjadikan sunnah yang sangat dianjurkan. Seandainya tidak menyulitkan umatku, kuperintahkan mereka bersiwak sebelum memulai solat. Nabi Muhammad SAW telah berkata, setiap bangun tidur, apakah siang atau malam, Nabi tak pernah lupa bersiwak sebelum berwuduk. Siwak juga menjadi teman setia beliau dalam setiap perjalanan. Bahkan beliau bersiwak ketika berpuasa dan pada malam hari. Apa yang Nabi mengatakan tadi, menjaga kebersihan gigi ini amat penting, kerana sampaikan Nabi Muhammad SAW ni macam menjadi teman lah di setiap masa ataupun setiap solat mesti dia akan bersiwak. Itu membuatkan sebagai umat Islam kita patut ikutlah apa perbuatan Nabi ataupun
perbuatan sunnah ni akan mendapat pahala. Okey, seterusnya saya akan menceritakan manfaat menjaga kebersihan diri. Okey, kebersihan ataupun kesucian dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, tentu mendapatkan nilai pahala. Apabila ayat ini saya telah mengatakan tadi bahawa manfaat menjaga kebersihan diri ini perlu diikut kerana perbuatan ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu mendapatkan nilai pahala. Okey, isi yang seterusnya ialah menjaga kebersihan badan. Okey, hadis riwayat Ibnu Majah telah mengatakan, bagi siapa yang ingin melaksanakan solat Jumaat ataupun solat yang lain, hendaklah mandi, memakai wangi-wangian dan menggosok gigi ataupun bersiwak. Okey, tentang ini saya telah mengatakan saya telah membicarakan sebelum ni. Okey, ayat ataupun hadis daripada riwayat Ibnu Majah telah mengatakan, apabila kita melaksanakan solat ataupun yang lain kita perlulah melakukan ataupun sebelum kita melakukan solat kita perlu mencucikan diri kita dan memakai wangi-wangian dan menggosok gigi ataupun bersiwak. Kerana Nabi pun sebelum solat pun dia bersiwak ataupun dia mencucikan diri. Sebab itulah perkara ni harus kita diikuti. Okey, menjaga kebersihan diri ini mesti ada kepentingannya. Okey, hadis riwayat Bukhari telah mengatakan, Allah tidak menerima solat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwuduk. Okey, dekat sini hadis riwayat Al-Bukhari ini telah mengatakan Allah menegaskan tentang kebersihan ni. Okey, sampai Allah tidak menerima solat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwuduk. Okey, apabila Allah telah menegaskan perkara ini, kita perlu menjaga ataupun menjaga penampilan diri apabila kita ingin bersolat. Macam mana sebelum ni saya beritahu, perlulah mencucikan diri, bersuh gigi ataupun bersiwak. Perkara itu adalah amat kita perlu buat apabila sebelum kita solat. Kerana solat tu maknanya kita menghadap ilahi ataupun senang sinilah kita bersembang dengan Allah. Macam tu. Itu pentingnya kita menjaga kebersihan diri ini apabila kita nak solat. Okey, poin yang seterusnya, kebersihan diri adalah fitrah manusia. Okey, maksudnya kebersihan merupakan satu fitrah manusia yang wajib dipelihara. Jika kebersihan diri dan persekitaran tidak dijaga, pasti ada padah yang menunggu untuk menimpa. Sebagai makhluk yang digunakan akal, kita seharusnya tahu bahawa kebersihan adalah penting demi kemaslahatan bersama. Okey, riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang kebersihan diri adalah fitrah manusia. Okey, ada 5 macam fitrah, iaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong dan mencabut bulu ketiak. Okey, apa yang dimaksudkan tentang hadis ini? Okey, apabila benda ni fitrah manusia. Okey, macam mencukur bulu kemaluan ataupun memotong kumis, memotong dan mencabut bulu ketiak. Okey, apabila kita memotong ataupun mencukur, mesti perkara itu akan tumbuh balik. Okey, dekat sini kita akan perlulah beristiqamah lah ataupun mencukur, disebabkan kebersihan badan kita tu ataupun setiap kali Jumaat seminggu sekali kita haruslah memotong kuku ataupun memotong kumis, samalah, ataupun mencabut bulu ketiak. Okey, poin yang kelas ataupun poin yang terakhir, menjaga rambut seperti mana penjagaan rambut Rasulullah SAW.
Okey, riwayat Anas bin Malik telah mengatakan Rasulullah SAW suka memperbanyakkan minyak rambut ataupun mengusap janggut serta sering mengenakan pakaian penutup kepala hingga pakaian beliau menyerupai pakaian penjual minyak wangi. Okey. Kat sini Rasulullah SAW sepanjang hidupnya kerap tampil rapi. Salah satu bentuk kerapian itu adalah cara beliau menjaga kerapian rambut. Okey, sampai di sini sajalah saya menceritakan tentang topik kebersihan diri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.